Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Ahmad Mukris bin Tuan Mazuki. Nombor metrik A172026. Saya akan menerangkan berkaitan risiko. Pengenalan bagi risiko pula dibahagi kepada 3, iaitu pertama, kemudahan sukan dan rekreasi mengambil risiko setiap hari. Kedua, pengurusan risiko adalah fungsi yang penting dan perlu dilakukan secara berterusan. Dan terakhir, pemilik kemudahan mengalas kewajipan dan menjaga keselamatan pengguna dari berlaku kecuaian. Menurut Azhar, Susanto dan Meriani 2018, risiko merupakan sebahagian daripada kehidupan kerjaya kepada individu dan organisasi. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan proses pengurusan risiko. Proses pengurusan risiko terbahagi kepada 5, iaitu membentuk risiko, mengenal pasti risiko, menganalisis risiko, menilai risiko, kawalan risiko. Saya akan menguraikan satu persatu berdasarkan 5 tajuk di atas. Pertama, membentuk konten, iaitu terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama ialah menetapkan skop, iaitu mengenal pasti dan menetapkan skop apakah yang akan dinilai merujuk kepada program atau projek. Seterusnya, menentukan objektif umum, iaitu perlu ditentukan dan ia mestilah diukur. Ianya perlu mengambil kira aspek perundangan. Selain itu, mengenal pasti pemegang taruh berkenaan, menentukan siapa yang menetapkan taruhan dan menjelaskan peranan. Akhir sekali, mengumpul maklumat latar belakang, iaitu mengumpul maklumat penting yang diperoleh daripada sumber yang tepat, relevan. Contohnya, maklumat yang boleh dipertimbang adalah ada 7 bahagian. Seterusnya, mengenal pasti risiko terbahagi kepada 12 bahagian. Pemerhatian. Kedua, pemeriksaan. Ketiga, audit. Keempat, sumbangan saran. Kelima, teknik nominal berkumpulan. Keenam, kajian pengendalian. Ketujuh, mengenal pasti hazard, penilaian risiko dan kawalan risiko. 8, analisis pokok gagal. Teknik what if. Ke-10, pengawasan. Ke-11, pemantauan. Ke-12, kaedah lain. Selain itu, menganalisis risiko terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, kemungkinan ialah insight yang mungkin berlaku pada tempoh masa tertentu yang boleh menjelaskan matlamat strategik. Kedua, keterukan ialah kesan kemudaratan yang berlaku akibat berlaku insiden. Ketiga, metrik penilaian risiko untuk memberi anggaran terhadap risiko setelah keterukan dikenal pasti. Langkah 4 ialah penilaian risiko, iaitu penilaian perlulah beberapa faktor penting yang seterusnya. Pertama, tiada kaedah rawatan risiko yang diperolehi. Kedua, kos rawatan yang tinggi. Ketiga, tahap risiko yang rendah. Keempat, magnitud risiko, iaitu peluang atau kesan positif yang melebihi ancaman. Untuk berkaitan kawalan risiko pula terbahagi kepada 6. 1. Membuat keputusan untuk risiko yang memerlukan rawatan khusus yang berlaku apabila risiko tidak dapat dirawat. Kedua, menentukan jenis rawatan. Ketiga, kenal pasti dan pilih rawatan yang sesuai. Keempat, menilai pilihan rawatan dan kos. Kelima, dokumen plan rawatan risiko yang lengkap. Keenam, setelah rawatan risiko dilaksanakan, risiko semasa perlu dinilai supaya tahap risiko adalah rendah. Akhir sekali, untuk rumusan, strategi pengawalan risiko yang baik sudah tentu dapat mengurangkan atau merendahkan kebarangkalian tahap kemalangan akan berlaku. Kedua, pengurusan risiko yang cekap akan meningkatkan integriti yang dapat membuang amalan yang tidak sihat seperti rasuah, pecah amanah dan lain-lain. Dan akhir sekali, amalan pengurusan risiko yang baik secara tidak langsung dapat mengurangkan risiko kemalangan dan kecederaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.